Boleh dengar insya-Allah. Ini beg nama ini kalau kita produksi. Belawak tu. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan pilihan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kekuatan pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan program kita, walaupun mungkin sebahagian daripada kita berada dalam keadaan diserang ataupun berada keadaan menghadapi bencana banjir ataupun bencana-bencana yang lain. Jadi walaupun sebahagian daripada kita sibuk dengan untuk menghantar memorandum ke Parlimen yang berkenaan dengan penolakan Akta 342. Jadi pada hari ini sebahagian NGO telah pergi, yang kita dinamakan sebagai Black Monday. Tapi saya pakai baju putih pula hari ini, Black Monday, di mana hari ini adalah hari hitam digambarkan oleh sebahagian daripada NGO yang ada, untuk kita menyatakan ketidakpuasan hati kita dan menyatakan ketidakpersetujuan. Kita tidak bersetuju dengan Akta 342 yang cuba dibentang oleh Menteri Kesihatan, iaitu untuk supaya menambah hukuman kepada mereka yang didapati melanggar SOP. Banyak perkara-perkara yang perlu dicermati dalam hal ini, iaitu berkenaan dengan SOP ini. Bagaimana keadaan SOP itu sebenarnya perlulah dipastikan. Kalau kita kata mask, orang-orang yang ada di Malaysia ni mudah nak mendapatkannya. Kalau dia tidak ada, dia bukan saja boleh perlu membeli, tetapi dia perlu boleh mendapatkan secara percuma. Sebab ada orang tak mampu dalam keadaan banjir dan sebagainya ni, dalam keadaan duit yang ada tu dah tak banyak, bertambah-tambah lagi dengan kita kata bencana-bencana yang ada, yang Allah izin berlaku itu, maka tentulah menjadi kesusahan kepada rakyat untuk memenuhi sebahagian daripada SOP yang dikendaki. Terutamanya bagi mereka yang betul-betul duduk di kawasan luar bandar, yang mana tidak ada pendedahan
ataupun tidak ada akses kepada SOP yang sebenar, insyaallah. Wallahu alam. Jadi kita sama-sama memulakan dengan kita membaca syahadah untuk kita sama-sama membetulkan balik niat kita, supaya niat kita itu menjadi niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas iaitu untuk kita membersihkan syirik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membersihkan syirik daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya lah, insya-Allah. Dan kemudian kita memohon kepada Allah supaya kita ditegakkan, diberikan kekuatan untuk hidup dengan Islam dan perjuangan Islam, insya-Allah. Dan juga mati dalam keadaan Islam dan perjuangan Islam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala lillahi ad-dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله العظيم. Surah Al-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahawa sesungguhnya hak yang wajib dipersembahkan, sesuatu yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah semua ibadah dan segala kehidupan kita yang bersih, yang ikhlas, yang bersih daripada segala bentuk syirik. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong mereka, sambil berkata kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya kami mendampingkan diri kami kepada Allah dengan sehampir-hampirnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka itu orang yang berlaku syirik itu, tentang apa yang mereka perselisihkan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, mengata yang bukan-bukan, dan sentiasa kufur, itu sentiasa melakukan syirik. Jadi alhamdulillah dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita tentang peringatannya bahawa apabila kita beribadah, apabila kita menyembah Allah, maka hendaklah kita memastikan kita bebas daripada syirik, bebas daripada syirik, perantaraan apa-apa sahaja, dan sama ada ia berbentuk yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak dalam hati kita. Jadi kita nak kena membebaskan segalanya, segalanya daripada syirik tadi. Kerana apa? Kan itulah sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah diperintahkan kepada kamu melainkan kamu memurnikan, mengikhlaskan ibadah-ibadah kamu. Inilah perkara yang sebenarnya amat penting untuk kita sama-sama merasai. Dan antara perkara yang merupakan penting untuk kita melihat akan hal ini, iaitu bahawa kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita syirik yang khafi. Syirik yang khafi ini syirik yang tersembunyi, syirik yang jali, syirik yang
Syirik jali itu adalah syirik yang mana terang dan nyata. Itu misalnya menyembah selain daripada Allah, meminta selain daripada Allah, itu adalah merupakan syirik yang terang, yang nyata. Yang itu mungkin sebahagian daripada kita tak buat dah. Kecuali mereka yang terpengaruh dengan one world government, mungkin dia akan buat lah kan. Tetapi syirik yang khafi ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang ada di dalam kehidupan kita, yang mana kadang-kadang kita tak perasan bahawa kita telah menggunakan kan perkara yang lain yang lebih kita agungkan, yang lebih kita puja. Dan syirik kafi ini adalah syirik yang tersangat halus, tersangat sulit untuk kita nak kesan. Syirik yang kafi ini kerana apa? Kerana syirik ini adalah merupakan perkara yang mana dia tidak akan dapat melainkan dengan pengetahuan, melainkan dengan cahaya yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita nak kena melihat tentang syirik kahfi ini supaya dia sentiasa kita dapat jauhkan. Kita kena banyakkan membaca doa yang selalu kita baca tu dalam maksurat. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami ataupun jauhkan, na'udzubika, jauhkanlah kepada kami daripada syirik, perkara syirik yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung sedikit apa yang telah kita bincang pada masa yang lepas, iaitu berkenaan dengan kekuatan-kekuatan mujahadah. Yang kedua kita dah sebut, kita dah sampai kepada peringkat arkan, rukun mujahadah. Asas-asas mujahadah yang pertama kita telah berbincang, iaitu berkenaan dengan uzlah. Beruzlah, mengasingkan diri. Kita dah bincang dah. Saya harap tuan-tuan dapat mengikuti perbincangan tersebut pada masa yang lepas. Dan pada hari ini kita akan sambung rukun yang kedua. Maknanya apabila kita ingin bermujahadah ini, maka hendaklah kita melihat kepada nombor satu, dan bagaimana kita ingin mentauhidkan Allah dalam kehidupan kita. Mujahadah ini mesti diikat dengan iman dan seterusnya. Kemudian akhir sekali kita sebut ada 1, 2, 3, 4. Akhirnya ialah tentang rukun, dan rukun yang kedua ialah kita diam. Diam. Rukun kedua diam. Apa maksud diam di sini? Maknanya rukun kita kedua nak mujahadah ni, orang yang mujahadah ni dia bukanlah tak cakap langsung, tetapi yang dimaksudkan dengan diam sini ialah dia memelihara dan mengatur lisan. Kita pelihara lisan kita, kita mengatur lisan kita supaya ia tidak melibatkan kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita lihat hari ini mengatur lisan. Kita nak cakap apa? Memelihara lisan untuk kita nak jaga daripada perkara yang maksiat, yang mungkar, adalah merupakan rukun dalam mujahadah. Jadi orang tu kalau sembahyang banyak, puasa banyak, mungkin dia baca Quran banyak, tapi lisan dia tak jaga. Dia tak jaga. Terutamanya bagi wanita lah. Wanita ni memang kegemarannya bercakap. Sebahagian lah, tak semua. Sebahagiannya suka bercakap aja. Kadang-kadang bila dia dah terlalu emosinya naik, maka dia pun bercakap 3 ayat tanpa titik kadang-kadang 10 ayat tanpa titik. Jadi bila kita dah mula bercakap tanpa titik tu, maknanya kita dah berletih lah. Maka kita diam. Diam. Maknanya kita cakap tu dia akan ikut nafsu sebenarnya. Dia mengikut nafsu. Jadi orang yang boleh melihara dan mengatur lisan itu adalah merupakan orang yang boleh menjaga dia punya nafsu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menjamin dan memelihara buat aku apa yang ada di antara kumis dan janggut. Di antara kumis dan janggut. Jadi lisan lah. Siapa yang boleh menjamin, dia boleh jaga mulut dia. Begitulah. Lidahnya. Dan apa yang terdapat di antara kedua pahanya. Kedua pahanya punya kemaluannya. Maka aku menjamin syurga untuknya. Jadi ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang boleh jaga lidah, siapa boleh jaga kemaluannya, maka Nabi menjamin syurga.
Ni Nabi jamin syurga ni. Maknanya kita kata kalau nak buat tu maknanya susah lah. Susah. Terutamanya lisan. Terutamanya lisan, lidah. Kita nak menjaga lidah kita, nak menjaga lisan kita daripada berkata perkara yang tidak sesuai, yang tidak mendapat redha Allah. Jadi perkara-perkara yang kita kata menyebabkan kita mengumpat orang, fitnah orang. Jadi lisan kita. Dan begitu juga dengan kemaluan tadi, iaitu jaga daripada zina. Maka siapa-siapa yang boleh jaga lisan dia dan juga kemaluan dia daripada perkara yang Allah murka, maka Nabi menjamin untuknya syurga. Jadi ini maknanya besar lah. Jaga lidah lagi jaga lisan ni bukan kecil, besar. Mungkin berzina ni sebahagian daripada kita dah terlepas, tak ada lah perkara-perkara bersangkut dengan itu kan. Sebahagian kita, mungkin sebahagian kita masih ada lagi. Kita kena buang lah. Jadi yang kedua ialah lisan. Jadi siapa yang boleh menjaga lisan, maka dia dan kemaluan, maka Allah jamin syurga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tidakkah aku tunjukkan cara penguasaan seluruh kebaikan kepadamu?" Jadi Nabi tanya pada sahabat, "Tidak belumkah aku beritahu kat kamu semua ni tentang macam mana nak menguasai kebaikan, seluruh kebaikan." Seluruh kebaikan. Jadi maknanya nak jaga seluruh kebaikan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Hendaklah kamu menutup ini." Menutup ni, mulut. Menutup mulut secara memberi isyarat pada lisannya. Dan dikatakan juga, sesungguhnya kami mengambil tindakan terhadap apa yang kami ucapkan. Jadi Nabi gambarkan bahawa segala yang kita ucapkan tu akan ada dia punya balasan dia, ganjaran dia. Dia ada dia punya balasan. Jadi setiap perkataan kita keluarkan, dia akan ada ganjarannya. Jadi sebab itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demi kematian ibumu wahai Muaz. Dia kata pada Muaz, bukanlah manusia itu menelungkupkan wajahnya ke neraka, ke dalam neraka, akibat daripada lisan-lisan mereka. Jadi Nabi gambarkan tentang orang yang masuk dalam neraka, ditelungkupkan mukanya. Orang yang ditelungkupkan mukanya masuk neraka tadi, mereka akibat daripada lisan mereka. Jadi sebab tu lisan, menjaga lisan, memelihara lisan ni penting dalam tarbiyah Islam, dalam jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, memelihara lisan adalah merupakan ajaran Allah, perintah Allah, dan merupakan salah satu perkara yang terpenting, malahan yang paling sulit, yang paling susah antara hal yang susah kepada manusia. Maka sewajibnya lisan itu hanya digunakan untuk kebaikan dan dipelihara daripada setiap kejahatan, bahkan dengan percakapan yang kosong. Jadi kita nak pelihara lisan ni bukan hanya kita tak mengumpat, tak memfitnah orang, tak cakap benda-benda yang menyakitkan hati orang, tetapi juga sebenarnya ialah daripada perbicaraan yang kosong, benda yang tak ada manfaat. Benda yang tak ada manfaat, kita nak cakap aje. Kerja kita apa? Cakap. Bercakap tu kerja kita kan. Bila jumpa orang nak bercakap aje. Jadi bila jumpa orang nak berbicara, berbual-bual, nak buat itu kalau kita punya hati kita rasa macam itu, maka kita kena pelihara daripada bukan sahaja benda yang diharamkan oleh Allah, tetapi benda yang sia-sia, benda yang kosong. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun diam. Jadi rupa-rupanya daripada lidah kita ni, kita nak kena rasa bagaimana Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahawa hanya bercakap bila benda itu baik je, bila benda itu ada manfaat, bila benda itu benar-benar memberikan kekuatan, dipanggil qaul qawi. Qaul qawi ni percakapan yang kuat, yang boleh membawa kita mengingatkan Allah, mengingatkan akhirat, mengingatkan kebesaran dia, menyampaikan kebenaran dia, al-haq, mencegah maksiat, mencegah mungkar, ataupun kata-kata yang memperingatkan manusia, tazkirah. Jadi kata-kata yang bermanfaat. Jadi Nabi kata apa dalam satu hadis, kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia bertutur dengan kata yang baik, cakap yang baik, ataupun dia diam. Jadi diam itu juga ibadah. Jadi apabila kita nak bercakap,
cakap yang tak elok ataupun cerita pasal orang lain. Cerita pasal orang lain. Antara benda yang tak elok, kita cakap pasal orang lain. Orang semua. Kita cerita pasal orang lain. Mengumpat. Jadi apabila kita kata, kita tahan diri kita daripada bercakap yang haram. Bercakap yang tidak diredai oleh Allah tadi, yang sia-sia, maka rupanya pahala. Jadi diam ni pun pahala. Jangan kita ingat diam tu tak ada apa-apa. Diam tu pun pahala. Kenapa kita diam? Nak tahan diri kita daripada bercakap benda yang haram. Benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita bercakap? Kita bercakap kerana kita nak mencegah mungkar. Menyampaikan ma'ruf. Itu pun merupakan percakapan yang ibadah. Jadi bercakap itu ibadah, diam juga ibadah. Jadi sebab itulah kita nak kena memelihara diri kita daripada perkara yang sia-sia. Dan inilah sebahagian daripada arkanul mujahadah. Sebahagian daripada rukun-rukun berjihad, berjuang. Jadi kalau kita nak bercakap tu jangan cakap sebarang je. Hari ni menjadi satu trend. Hari ni apabila kita lihat seseorang itu bercakap aja. Kan? Lepas tu boleh fikir apa yang dicakap. Betul tak betul? Kan? Sakitkan hati orang ke tidak? Ataupun sebagainya. Ini kelemahan kita sama-sama lah. Saya tak cakap kat orang lain. Saya pun kadang-kadang yang saya tengok kita pun terlepas. Jadi menjaga nafsu, menjaga diri kita daripada kelemahan, keaiban, ataupun kita membina kekuatan kita di akhir zaman ini ialah dengan salah satu kita menjaga lisan kita. Bila kita boleh menjaga lisan kita, insya-Allah Nabi gambarkan siapa-siapa yang boleh menjaga lisan dia. Saya bacakan baik hadis ni semula Bagaimana Nabi gambarkan? Tidakkah aku tunjukkan kepada kamu cara penguasaan seluruh kebaikan kepadamu? Jadi macam mana nak jadikan diri kita ni menguasai kebaikan? Ini satu soalan yang penting ni kan. Macam mana jadi orang baik gitulah. Macam mana nak memperbaiki diri kita? Maka Nabi kata apa? Hendaklah kamu menutup ini, tutup mulut, tutup lisan. Dan katanya sesungguhnya kami mengambil tindakan. Maknanya Islam akan mengambil tindakan terhadap apa yang kami ucapkan. Dan demi kematian ibumu ya Muaz. Jadi disebut pada Muaz tentang kematian ibunya tadi. Bukankah manusia terlungkup di dalam wajahnya ke dalam neraka akibat daripada lisan. Jadi lisan ni kita kena jaga, tengok perkara-perkara yang kita nak buat, nak melakukan, nak cakap tadi, mestilah benda yang baik. Mesti benda baik, buat ataupun diam. Kalau tak baik, kita diam. Diam tu pahala. Sebab menahan diri daripada bercakap perkara yang tidak baik. Dan baik, bercakap baik itu pahala. Kerana bercakap baik itu adalah merupakan perkara yang akan membawa kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 114. Saya bacakan maknalah. Allah berfirman sekira-kira makna dalam bahasa kita, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, membuat yang ma'ruf, mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kelak kami akan memberi pahala yang besar. Ini surah An-Nisa ayat 114. Apa Allah firman di sini? Tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan. Jadi kalau kita bercakap ni, banyaknya tak baik. Banyaknya tak baik. Jadi sebab tu kita kena hitung, kena hisap, kena kira cakap kita ni. Sebab nak Allah gambarkan sini, tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan ataupun perkataan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, melainkan suruh buat baik, memberi sedekah. Cakap dia, ni kita ni sekarang ni ramai orang banjir, ramai orang susah, jiran-jiran kita, saudara kita, marilah sama-sama kita bersedekah, marilah sama-sama kita membantu mereka. Dan bisikan membuat ma'ruf, membuat perkara yang ma'ruf. Ma'ruf ni maknanya perkara yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengadakan perdamaian, juga bisikan yang mendamaikan manusia. Mendamaikan manusia. Jadi bila kita cakap tu, kalau percakapan kita tu membawa kepada perpecahan, membawa kepada rasa kurang senang, berselisih faham,
rasa orang tak suka, walaupun niat kita baik, maka Allah gambarkan tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan walaupun niat kita baik. Niat kita kata apa? Nak ceritakan keburukan orang tu lah, katakan. Nak dedahkan. Tapi kita kata, bila kita melakukan sesuatu yang menyebabkan perdamaian, berlaku perdamaian, ukhuwah tertingkat, kan, kita kata persaudaraan kita semakin hebat, akrabnya, kan, makin baik, maka itu adalah merupakan perkara yang diperintah oleh Allah. Ini untuk siapa? Kata firman Allah ini, barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, kerana mencari redha Allah. Jadi kita tak cakap, melainkan cakap pun ibadah nak cari redha Allah. Cakap pun nak cari redha Allah, bukan cakap sebagang. Apa nak cakap? Cakap. Asal tengok muka orang, nombor satu nak cakap apa kat dia. Itu kita punya pemikiran. Jadi Allah gambarkan kepada kita, kan, kebanyakan daripada percakapan-percakapan, bisikan-bisikan yang tersembunyi lah. Percakapan, bisikan yang tersembunyi itu kebanyakannya, kan, adalah merupakan suatu yang tidak ada kebaikan. Jadi bila kita cakap bisik ni, maknanya kita cakap benda yang sulit lah, benda yang orang tak nak dengar, orang tu je, kan. Ada benda lah yang tak kena kat situ. Maka kita cakap benda-benda yang demikian itu tidaklah baik, melainkan bisikan. Kita suruh dia bersedekah. Sedekah ni besok ni, kan, ramai orang banjir ni, ramai orang susah ni, mari kita sedekah pakat-pakat, sama-sama tolong. Ataupun ramai orang sakit ni sebab kena COVID, ataupun sakit sebab lepas suntikan, kan, mari kita sama-sama tolong dia. Kita beli pakat-pakat, beli detox, mungkin RM150 je. Kita ingat RM150 tu mahal dah. Rupanya RM150 tu biiznillah, dengan izin Allah boleh menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa tu, kan. Jadi RM150 tu berbaloi sangatlah. Marilah sama-sama kita bersedekah. Kita bersedekah, kita tolong saudara-saudara kita yang sakit, yang tak sihat. Bisikan inilah bisikan yang akan membawa kebaikan. Bisikan mengajak kepada sedekah, buat baik, mengajak kepada makruf. Ini bukan saya kata, ni Allah sebut dalam Quran. Allah berfirman dalam Quran. Dan inilah, dan juga yang ketiga, mengadakan perdamaian. Kita bisik-bisik kat kawan kita, dah cukup, tak apalah, kita maafkan je lah kelemahan dia, kan. Ada benda yang lemah daripada dia, dia ada kelemahan, kita nampak kelemahan dia, kita pun ada kelemahan, dan kita mungkin tak nampak kelemahan kita. Maka kita sama-sama lemah, marilah sama-sama kita berlapang dada, kita berbaik sangka, kan. Ini semua adalah merupakan hidayah daripada Allah. Jadi bila cakap dengan kawan-kawan kita tu, bila kawan-kawan kita cakap, dia tu macam mana, nampak dia macam lain lah, macam dia ni macam orang yang tak betul ke apa ke, macam orang yang tak ikhlas apa, kita pula judge ikhlas dia. Kita judge kita menghakim, menghukum pula ikhlas tak ikhlas. Kita menghukum pula dia baik tak baik. Jadi kita nampak, sebab tu tuan-tuan perempuan, nombor satu, bila kita melihat saudara kita buat tak baik, nombor satu, baik sangka dulu. Baik sangka macam mana? Yang pertama, mungkin yang dia buat tu ada sebab yang kita tak tahu, sebab yang baik lah. Kemudian kita pun baik sangka dengan dia. Lepas tu kita tabayun jumpa dia. Saya nampak saudara ni ada ambil pasir daripada kawasan tanah orang ni, bawa masuk ke kawasan sini, kan. Kan ni tak pertanyaan tak elok lah, ambil pasir tanah orang, walaupun nampak tak mahal, murah, tapi kan itu hak dia. Kemudian dia pun cakap, orang begini sebenarnya saya dah jumpa dengan tuan tanah. Tuan tanah kata tak apa, nak ambil pasir ambillah sebab apa? Sebab dia nak infak sedekah untuk kan kawasan yang saya tengah buat jalan ni. Jalan untuk orang ramai. Dia kata tak apa, infak. Rupanya dah dapat kebenaran. Dapat kebenaran dah. Alhamdulillah. Jadi kita nampak macam dia ambil tanah orang, kan. Macam dia nak merosakkan sesuatu, tapi rupanya kan orang tu dah beri kebenaran. Barulah kita tahu, tabayun kita panggil. Tabayun ni kita mendapatkan penjelasan. Jadi bila kita melihat seseorang tu, sikap dia, sifat dia, kan, apa sahaja yang ada pada dia, nombor satu, positif dulu, baik sangka dulu. Kenapa? Kerana kebanyakan daripada buruk sangka itu dosa. Buruk sangka ni dosa. Jangan main-main. Kita ingat kita buruk sangka dengan orang tu, okey dah, kan. Tak apa, buruk sangka kita cakap dengan dia, rupanya buruk sangka ni dosa. Suratul Hujurat, Allah gambarkan kepada kita, kebanyakan buruk sangka tu dosa, su'uzan tu. Jadi kita kena tengok balik, perhati dia dengan baik sangka dulu.
Kemudian kita jangan cakap-cakap pasal orang. Kita pendam dalam hati, memendam keaiban kawan-kawan kita, memendam sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita tak mau orang lain tahu tentang keburukan dia. Contoh, kita pendam, menjaga tadi, itu adalah ibadah. Malahan menutup aib saudara kita adalah merupakan satu yang wajib. Wajib pula kita tutup aib. Menutup keaiban saudara kita itu wajib. Dan bila kita tutup, bukan maknanya kita redha. Kita tutup supaya dia tidak disalah sangkakan oleh orang lain, dan kemudian supaya kita boleh tolong dia dengan diam-diam juga. Jadi kita lihat sini, rupa-rupanya berdiam diri itu merupakan salah satu daripada arkanul mujahadah, rukun mujahadah. Dan Allah memberitahu kepada kita, tidak ada kebaikan melainkan bila kita bercakap, ajak orang bersedekah. Bila kita bercakap, ajak orang buat baik ma'ruf. Dan bila kita bercakap, kita mengadakan perdamaian. Kita mendamaikan antara seorang dengan seorang yang mungkin sedang berselisih. Dan inilah jalan untuk mencari redha Allah, jalan untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi dalam suratul Mujadalah pula Allah menggambarkan ayat 9. Yang tadi surah An-Nisa ayat 114. Ambil ayat-ayat ni, saya bacakan maknanya lah, sebab kita masa kita. Dan yang seterusnya ayat suratul Mujadalah ayat 9. Apa Allah gambarkan? Dan berbicaralah, berbuallah, bercakaplah tentang berbuat kebajikan dan takwa. Bercakaplah tentang perkara yang baik dan takwa. Maka sebab itulah banyak perkara-perkara bencana lisan ni. Sebab tu Nabi gambarkan, kalau kita boleh jaga lisan kita, boleh jaga kemaluan kita daripada zina, lisan kita daripada bercakap perkara-perkara yang tak baik, yang mungkar, yang maksiat sebagainya, maka Nabi jamin syurga. Nabi jamin, bukan saya jamin, Nabi jamin syurga. Siapa yang boleh jaga lisan, siapa yang boleh jaga kemaluan daripada berzina, maka Nabi menjamin syurga. Nampak tak? Subhanallah. Hebatnya Allah ni, maha agungnya Allah ni, memberikan kemudahan kepada kita ni kan. Tapi nak jaga lisan bukan senang, terutamanya kita yang dah biasa cakap kan. Jadi macam mana cara kita nak menjaga lisan? Kita tengok jadi Nabi Al-Ghazali kata, bencana lisan wajib dijauhi. Kita wajib menjauhkan bencana lisan. Dan banyak dihurai dengan panjang dalam Ihya Ulumuddin. Kita boleh tengok Ihya Ulumuddin, ada banyak lisan ni. Maka berdasarkan kepada huraian-huraian di atas, maka pokok masalah lisan bersekitar kepada bagaimana jadi masalah lisan kita ni bersekitar pada masalah apa? Yang pertama, memelihara lisan dari dosa dan omong kosong. Memelihara daripada dosa dan perbualan yang sia-sia, perbualan yang tak manfaat. Apa perbualan tak manfaat ni? Apabila perbuatan itu tak sangkut paut dengan matlamat mardatillah, tidak boleh ikatkan dengan kebesaran Allah, tidak boleh hubungkan dengan akhirat, tidak boleh hubungkan dengan ibadah dan perjuangan di atas muka bumi ini, tidak boleh hubungkan dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita ini termotivasi untuk melakukan baik, perkara yang baik, maka itu adalah omong kosong. Kita bincang pasal bola sepak. Boleh tak bincang pasal bola sepak? Boleh nak bincang. Bola sepak Malaysia kalah 1-4 dengan Indonesia. Alhamdulillah kan. Bukan saya tak sokong Malaysia, saya sokong, tapi Malaysia kalah 1-4 dengan Indonesia. Memang layak kalah pun, sebab Indonesia main dengan lebih baik kan. Ini digambarkan oleh pengulas-pengulas lah. Saya tengok, saya dengar, saya baca je kan. Maka nak sebut kat sini kan, bagaimana bila kita tengok bola sepak, nak cakap apa? Allah, Malaysia kalah 1-4 dengan Indonesia. Indonesia tu bukan kuat pun, contoh cakap kan. Kita berhenti cakap tu je. Ataupun Malaysia ni main teruk lah, Safawi pun tak boleh main dengan betul. Ahya pun nampak muka takut aja. Siapa lagi? Kan adalah orang yang kita sebut kan, kenal tu kan. Kita setakat tu je. Maka itu dikira perbualan kosong. Perbualan kosong. Tapi kalau kita hubungkan kan bola sepak tu dengan akidah, dengan iman. Contoh kita kata apa? Kita kata, semalam Malaysia kita main bola sepak lawan Indonesia, kalah 1-4. Allah izin kalah 1-4.
Alhamdulillah, kita kata. Kenapa Alhamdulillah? Kau tak sokong Malaysia ke? Bukan. Ni pengajaran kepada kita lah. Kalau kita tak kalah, kita tak belajar. Kan? Kalau kita menang aja, kita sombong. Takbur. Hari tu mula-mula kita menang contohnya kan. Sombong je, tak ingat pun nak sebut Alhamdulillah. Kan? Tak kuatkan lagi diri nak khusyuk, tak khusyuk semayang. Asyik ingat menang aja. Jadi Allah bagi kalah, satu pengajaran. Alhamdulillah. Jadi kita ingatkan Allah balik. Ingatkan Allah balik. Maka jadilah perbualan bola sepak tu jadi perbualan yang qawi, qaul qawi. Satu perbualan yang menghidupkan hati, yang membina iman. Jadilah dia perbualan yang ibadah, baru dia jadi baik. Kan? Contohnya kan, kita kata, bola sepak semalam Indonesia lawan Malaysia, Malaysia kalah ataupun Indonesia menang, kita katakan. Agaknya ke akhirat besok ada bola sepak tak? Tanya kan. Dekat dalam syurga besok ada tak bola sepak? Agaknya dalam syurga besok ada bola sepak tak? Kita pun kata, insya-Allah kalau kita nak main bola sepak, ada bola sepak kat sana. Pertandingannya hebat lagi dan sebagainya. Kita ada. Jadi Allah boleh adakan, tak ada masalah. Nak main bola sepak, tim daripada syurga Jannatul Firdaus nak lawan dengan tim daripada syurga Jannatul Naim, nak lawan bola. Boleh tak? Kalau kita minat bola, memang minat bola lah. Tak apa, main. Tapi kita ingatkan pada syurga. Ingatkan pada syurga. Jadi sebenarnya kan, kita telah diselewengkan main bola sepak kan, untuk menang, juara, supaya kita ni terror, nampak hebat, dapat piala, supaya kita boleh berbangga-bangga dengan pasukan kita, melekeh-lekehkan pasukan orang lain. Itu semuanya corruption, itu semuanya penyelewengan. Sebenarnya riadah, bola sepak, hoki, badminton, semua itu ibadah. Riadah. Sebab tu Allah perintahkan kita supaya mempunyai jisim yang kuat. Al-mu'minun qawi. Seorang laki-laki beriman yang qawi, kan, yang kuat, khairun minal mu'minud dhaif. Lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Jadi kedua-duanya dicintai oleh Allah, tapi yang lebih baik yang kuat. Jadi Allah suruh kita riadah juga. Allah suruh kita bukanlah main bola saja, maknanya riadah lah. Jadi main bola ni sebahagian daripada riadah. Jadi tapi bila main bola, setakat bola aja, setakat piala AFF aja, setakat piala Malaysia aja, setakat itu aja. Kita menang supaya orang sanjung kita, supaya orang puji kita, kan. Bila TMJ masuk mengendalikan JDT, maka JDT naik sampai boleh memegang piala-piala yang besar di Asia Tenggara, di negara kita dan sebagainya. Maka TMJ dipuji, melambung-lambung dipuji. Kan, setakat pujian je, tak jadi ibadah. Tak jadi ibadah. Tapi bila kita sebut kan TMJ memajukan bola sepak ni supaya mudah-mudahan kan orang-orang rakyat Malaysia ni sihat, kan, dengan riadah tadi sihat, kuat jisimnya, jasadnya dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka boleh beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan mereka lebih bertakwa kepada Allah. Itu baru jadi ibadah. Bila kita hubungkan dengan al-iman, lori jual gas lalu. Bila kita menceritakan tentang sesuatu, kita boleh hubungkan dengan iman, hubungkan dengan akhirat, hubungkan dengan peranan kita sebagai manusia di dunia ini, maka dia tak jadi omong kosong. Jadi kalau tidak, kita akan buat benda-benda yang nampak macam bagus kat masjid. Masjid cerita pasal apa? Cerita pasal projek. Sebab tu dekat dalam masjid dilarang kita bercerita pasal bisnes. Bercerita pasal bisnes dalam masjid dilarang, tak boleh cerita bisnes, melalaikan. Kenapa bisnes tu melalaikan? Sebab bisnes itu tidak dihubung dengan jihad, tidak dihubung dengan perjuangan, tidak dihubungkan dengan membina kekuatan Islam. Jadi sebab itulah yang kita lihat di sini, ini bencana. Kalau kita sebut hari ini bencana banjir, kita sebut hari ini bencana alam, tanah runtuh, bencana pandemik COVID-19. Ada lagi satu bencana yang kita jarang kita sebut, bencana lisan. Bencana lisan. Lisan, lidah kita bencana. Apakah bencana lisan? Bencana lisan yang pertama ialah apabila kita bercakap perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Membawa kepada dosa, itu bencana. Kita sedang dilanda bencana.
kalau kita suka mengajak manusia kepada maksiat dan dosa. Itu bencana tu. Ajak manusia jumpa-jumpa, alah kau ni asyik cakap pasal Allah aja, mai kita cakap pasal lain pula. Itu bencana tu. Yang pertama, apabila lisan kita itu bercakap perkara-perkara yang membawa kepada dosa atau yang berdosa, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Dan kemudian bencana ialah bila kita bercakap perkara yang sia-sia, kosong. Kalau dunia tu dunia saja. Dunia saja cakap. Ini kita sebut pasal bercakap. Dunia saja. Cakap bola sepak, setakat bola sepak menang kalah, itu je. Allah, aku tengok menyampah lah semalam main bola sepak. Aku tengok Malaysia main, kita kutuk orang Malaysia. Kita tak melihat kebaikan ni. Tidak melihat, tak boleh nak ikat dengan iman. Itu maknanya bencana lisan. Jadi bila bencana ni kita bayangkanlah kalau orang hari ni kena banjir, macam mana bencana ni nak bersihkan rumah dengan keadaan alatan yang rosak, alatan elektrik yang rosak dan sebagainya, kapet rosak, basah, kotor, kena pula air najis masuk dalam, kena pula binatang, buaya pun masuk dalam rumah. Buaya masuk rumah, masuk rumah ada buaya besar tengah tidur atas sofa kita kan. Tengok tengah tidur atas sofa, buaya. Nak panggil bomba pun takut, kena panggil orang zoo datang kan. Bomba pun tak biasa dengan buaya ni. Ular okey lagi kan. Buaya kan. Buaya besar pula tu. Bujang senang. Memang bujang senang. Sungguh-sungguh kan. Duduk atas sofa kita. Tidur kat situ kan. Tunggu kita lah. Kita masuk-masuk. Astaghfirullahalazim. Terus keluar balik. Kenapa ada buaya? Kenapa ada ular sawa dalam rumah? Dalam rumah. Dia tompang rumah kita. Jadi kita kata itu bencana lah tu. Tapi bencana itu bencana yang nampak fizikal, banjir, tapi bencana pada diri kita. Bencana apa? Lisan. Duk cakap macam-macam ni. Bencana tu. Ulama panggil bencana lisan. Kenapa? Kalau kita tidak menjaga lisan kita, dia boleh membawa bencana yang lebih besar daripada banjir. Lebih besar daripada perkara yang kita rasa kehilangan duit, rugi sebagainya. Iaitu mendapat murka Allah. Murka Allah. Mendapat murka Allah. Mendapat azab Allah. Ini kita bimbang. Sebab itulah pokok kepada rukun lisan ini ialah itu diam, sebut diam tadi. Bila kita bercakaplah perkara yang baik. Perkara yang baik, perkara yang benar. Kan? Jadi kita kena tahulah macam mana satu perkara yang baik, perkara yang benar ni saya dah sebut dah tadi. Kan? Perkara yang terikat dengan iman, terikat dengan Islam, kebangkitan Islam, kesedaran. Perkara yang menyebabkan seorang tu terdorong untuk bersedekah, beramal, buat makruf, menjauhkan maksiat dan mungkar. Ini perkara-perkara yang baik lah. Jadi yang lain-lain tu apa? Lain-lain tu kalau tak ikat dengan iman sebagainya, maka disebut qaul dhaif. Perkataan-perkataan yang dhaif. Dalam tarbiyah kita kena tengok ni. Jadi sebab tu seseorang itu dia banyak diam. Diam itu merupakan rukun. Maksudnya diam nanti bukanlah dia tak cakap. Maksudnya diam itu bukan tidak bercakap. Diam itu maksudnya memelihara lisan. Memelihara lisan daripada perkara yang merosakkan. Ataupun dia mengatur, menyusun lisan dia daripada perkara yang merosakkan. Termasuklah perkara yang disebut bencana ialah bercakap kosong. Bercakap kosong pun merupakan bencana. Dan apabila kita tidak menjaga lisan kita, maknanya kita sedang mengikut nafsu kita. Mengikut nafsu kita. Bila kita mengikut nafsu, maka kita tak boleh mujahadah. Kita sembahyang, kita puasa, kita buat macam-macam kita buat. Tapi lisan kita tak jaga. Kita kutuk orang, cakap orang macam-macam. Kegemaran kita apa? Apa kegemaran saudara? Kegemaran saya ialah bercakap pasal seseorang. Mesti nak cakap. Satu hari mesti nak ada gosip. Tak ada gosip tak boleh. Itu bencana. Dah kena kat kepala kita. Kalau kita tak boleh buang tu, bencana. Sebab itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka hendak dia bercakap yang baik ataupun diam. Ataupun diam. Jadi sebab itulah di sini kita lihat bahawa lisan kita adalah jalan, alat yang pertama yang akan mengungkapkan tentang diri kita, jiwa kita. Jadi rupa-rupanya lisan tu bercakap ni ialah merupakan brand, label, logo kepada hati kita. Sejauh mana hati kita baik, maka sejauh itulah lisan yang bercakap tu dia akan keluar perkataan yang baik. Kalau hati kita kotor,
maka perkataan yang keluar juga kotor. Jadi bila kita cakap benda yang tak elok tu, menyeramau cakap tak elok tu, maki, hamun, cela, celaka, macam-macam lah, bau sebagainya, maka hati kita keras, hati kita ada penyakit. Itu tanda. Ini dikata sebagai alat untuk nak menyukat diri kita tentang jiwa kita. Bila diri itu cenderung kepada hal-hal yang sesuatu hal itu, maka dia akan sentiasa menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya. Dia akan condong, sekiranya cenderung kepada dirinya, dia merasa dirinya baik, bagus, maka dia akan berbangga-bangga diri. Dia pun bercakap berbangga-bangga diri. Dan kemudian dia akan cenderung untuk mengumpat orang lain, merendahkan orang lain, membantah-bantah. Kan? Apabila dia marah, maka dia cenderung untuk nak kalah, nak cela orang tersebut. Dia marah, dia cela orang tu. Dan apabila dia bercakap, jiwanya kosong, maka dia suka bercakap benda yang kosong. Jadi kalau jiwanya itu kosong daripada iman, kosong daripada kebaikan, maka dia cakap pun kosong aja. Cakap dia kosong aja, tak ada sesuatu yang baik. Condong untuk berdebat dengan orang lain, suka nak berdebat dengan orang lain. Suka nak katakan dia bagus sebab dia rasa diri dia bagus. Cenderung untuk menjadikan Islam sebagai suatu yang istimewa baginya. Dia nampak diri dia baiklah, kan? Jadi semua itu sebenarnya tidak seharusnya ada pada seorang Muslim. Kita sepatutnya tidak ada dalam perkara itu. Tapi oleh kerana hati itu tidak dipelihara, maka perkara itu akan berlaku pada diri kita. Jadi sebab itu langkah pertama tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak bermujahadah melawan nafsu kita ini, langkah pertama bahagian lisan ini ialah hendaklah kita melatih diri kita diam. Langkah pertama ialah kita mengekang lisan kita. Kita mengekang lisan kita. Jangan cakap dulu, diam. Jadi tahap pertama ialah diam. Nombor satu, mujahadah ni, orang yang mujahadahnya dia banyak diam. Bukan diam maknanya tak tegur orang, tak nasihat tak, tapi dia jaga cakapan dia tu. Bukan kata dia tidak bercakap. Semalam saya sebut tentang syaitan bisu kan. Syaitan bisu. Dalam hal kebenaran kita kena sampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ini bahagian mencegah mungkar. Mencegah mungkar ni kan, riwayat Imam Muslim, hadis ini menggambarkan siapa yang melihat mungkar wajib dia cegah. Hendaklah dia cegah dengan tangan, dengan kuasa. Kalau tak mampu, dengan lidah, dengan lisan. Lisan yang ni wajib, yang ni wajib. Bercakap yang wajib apa dia? Mencegah mungkar. Tapi mengikut kemampuan kita, kalau kita cegah mungkar, tiba-tiba kita kena pecat kerja, kena buang kerja, kita diam. Diam. Diam tu juga wajib. Ketika boleh mudaratkan kita. Kemudian apabila tidak mampu bercakap, hendaklah dengan hati. Dengan hati. Wazalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi nak selemah-lemah iman inilah langkah pertama dalam mujahadah. Ialah kita membiasakan diri kita berdiam diri. Sehingga kita hanya akan bercakap perkara yang baik sahaja, perkara yang perlu sahaja. Jadi yang pertama, diam diri. Jadi bila kita nak telefon grup kita, grup apa dia panggil? Grup sembang kita ni, telefon, kan, telefon, seorang bagi assalamualaikum semua, bagi salam, diam dulu, diam. Seorang pun kata, kenapa kau diam ni? Senyap aja, kenapa? Kita diam dulu. Aku tengah bermujahadah. Macam tu. Aku sedang bermujahadah. Aku diam dulu. Bila telah berdiam, kemudian selepas itu yang langkah kedua, kita membiasakan diam. Ini untuk mengawal lisan kita, nak latih lisan kita. Kemudian bila kita telah berdiam tadi, dah membiasakan diri dengan diam, maka kita pun bercakap dengan cakap-cakap, kata-kata yang ada kebaikan. Yang kedua, hendaklah kita bercakap yang boleh membawa kepada iman. Bercakap yang membawa mengingati Allah. Bercakap membawa mengingatkan matlamat hidup kita. Menghubungkan. Kalau main bola tu contohnya, Malaysia lawan Indonesia, kita kalah 1-4 lah. Kan, Allahu Akbar. Tak capai matlamat dia.
Tak capai kita nak masuk AFF Suzuki Final, pusingan seterusnya. Tak tercapai. Bayangkan, alangkan tak capai masuk pusingan kedua ni, pun kita dah rasa sedih, rasa marah, rasa tak best lawan dengan Indonesia tadi. Kan, apa lagi kalau kita tak dapat redha Allah, tak dapat masuk syurga, lagi kita sedih, takut, lagi kita azab. Hubungkan dengan iman. Alangkan tak dapat masuk pusingan kedua pun dah sedih sangat, dah rasa macam down sungguh, apa lagi tak dapat redha Allah, apa lagi tak dapat syurga Allah, lagilah. Ini maknanya bila kita diam tu, baru kita boleh berfikir nak cakap tu, kan, apa nak cakap. Kalau kita mencakap dulu, kita mulakan cakap, jumpa orang cakap, maka kita tak tahu apa kita cakap. Sebab tu mujahadahnya, jumpa orang, bagi salam, diam dulu. Kalau nak cakap pun, kita pastikan percakapan kita tu baik. Percakapan kita membina iman, akidah, barulah disebut sebagai mujahadah. Kalau tak, kita tak mujahadah. Sembayanglah 10,000 rakaat satu hari, tidak mujahadah lagi. Sebab lisan tak jaga. Lisan tak jaga. Jadi lisan kena jaga, ni salah satu daripada perkara yang perlu kita jaga. Bukan perlu jaga, no, wajib kita jaga. Maka sebab itulah kita bila nak melakukan mujahadah tadi, maka satu hal yang penting ialah kita berdiam dulu. Diam dulu, kita latih diri kita tidak bercakap. Sebab apa? Banyak benda yang kita cakap sia-sia. So, diam dulu. Bercakap benda yang baik kita cakap. Boleh tak tuan-tuan, puan-puan sekalian? Macam susah kan? Tapi itulah mujahadah. Siapa yang boleh jaga lidahnya, yang boleh jaga kemaluannya, maka Allah jamin syurga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang seseorang itu boleh bercakap dengan baik. Kadang-kadang kita ni boleh cakap baik, cakap eloklah. Ibadahlah. Namun kurang mampu berkata bijak, tapi tak bijak. Baik tapi tak bijak, kan? Jadi contohnya dikata sini, kita memperingatkan manusia tentang murka Allah. Kita sebut tentang Allah murka macam gini, Allah benci macam gini, Allah tak suka macam gini, akan Allah bagi azab api neraka. Kita cakap benda macam itu, kan? Tetapi kita cakap masa tengah makan. Tengah makan sedap-sedap kita cakap. Tengah makan sedap-sedap kita cakap, nanti saya masuk neraka lagi, dalam neraka ada sekian sebagainya, kan? Tu tak bijak, kurang bijak lah. Kita cakap pasal neraka Allah tengah makan. Jangan cakap neraka tengah makan. Kan cakap neraka tengah makan, orang nak makan tak ada selera dah. Tak ada selera. Jadi ada kalanya perkataan tu baik, percakapan tu baik, tapi kita tak bijak dalam bercakap. Tidak hikmah. Tidak hikmah. Kita bercakap, kita bercakap pada sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya. Jadi sebab itulah para fuqaha, mereka yang berilmu, ulama kita, ketika makan, ketika apa, dia tak suka memperingatkan sesuatu situasi yang demikian, kerana hal itu merosakkan adab dan merosakkan keadaan. Merosakkan keadaan. Jadi tengah makan cerita pasal neraka, kan? Tengah makan cerita pasal kerosakan. Jadi dia jadi makan tak selera. Adalah makan terbuang pula. Jadi ini tidak bijak. Jadi dia cakap baik. Baik tak? Baguslah cakap pasal syurga neraka tu. Pasal neraka lah. Baik cakap pasal neraka, peringatan. Al-Bashir wan Nazir. Memberi kabar gembira dan kabar peringatan. Bagus. Tetapi cakap tak kena tempatnya. Ataupun tak sesuai dengan dia. Kita tak kenal pun dia penyokong Malaysia. Penyokong Malaysia bola sepak, kan? Mati-mati sanggup pergi Singapura semua sebagainya, belanja puluh ribu nak tengok Malaysia main. Tiba-tiba Malaysia kalah, dia balik Malaysia, kita pun cakap dengan dia, tengah dia sedih-sedih, tengah monyok-monyok tu, cakap itulah engkau, kan? Habis ribu-ribu, puluh ribu, tengok kalah dah. Kan aku dah cakap baik engkau belanja tu untuk tolong orang banjir. Marah tak dia? Marahlah dia, sebab orang tu tengah sedih. Kita pun cakap benda yang tak kena dengan dia. Kita pujuk dulu dia. Pujuk dulu. Apa yang hikmah dia, pujuk dulu dia. Tak apalah, insya-Allah ada pengajarannya, kita kata. Malaysia kalah ni ada pengajaran. Tentulah Allah nak bagi kita sesuatu yang lebih baik, Mungkin kita kurang doa lagi. Kita
kita cakap dengan dia, mungkin kita kena latih kuat lagi kan. Contoh. Jadi kita bagi dia punya positif dia dulu kan. Contoh. Jadi ada orang bercakap dengan baik tapi tak kena pula tempat dia. Ni masalah juga kan. Jadi cakap tu kena fikir, sebab tu kena diam dulu. Kita kena diam dulu sebelum kita bercakap, insya-Allah. Oh, dah lebih masa dah Sikit lagi kot, sikit lagi noh. Baik. Kemudian selepas itu kita lihat ada juga contohnya kan, perkara yang baik tetapi tidak bijak atau kurang ada hikmah. Persoalan ini akan membawa kepada sesuatu yang terbatas. Sebab itulah kan, wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka sesiapa yang diberikan hikmah, maka sudah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi sebab itu kita kena biasakan dengan diam dulu. Jadi diam ni salah satu benda yang akan membawa hikmah. Jadi kita kena diam, tengok, belajar fikir. Belajar tengok, belajar fikir, diam dulu. Dan kemudian bila kita bercakap dengan baik, cakap sesuatu yang baik dan hikmah. Hikmah ni memang sesuai pada tempatnya lah. Jadi langkah awal ialah membendung percakapan. Supaya percakapan itu tidak mengikut nafsu. Mengikut nafsu, insya-Allah. Baik tuan-tuan, baik, insya-Allah kita akan sambung sikit dengan penggunaan diam esok, dan kemudian kita akan sambung lagi dengan rukun-rukun yang lain. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Jadi pada hari ini kita banyakkan zikrullah. Kita kurangkan apa dipanggil? Kita kurangkan bercakap, kita banyakkan zikir. Siapa yang banyak cakap, dia kurang zikir. Kurangkan cakap, banyakkan zikir. Sebutlah zikir apa pun tak apa, zikir dengan lidah, dengan hati, dengan lidah. Kita ubat kepada mujahadah tadi, rukun tadi. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk meneruskan perjuangan kita dengan baik, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kalau ada kesempatan malam ni saya akan sambung ceramah tazkirah semalam. Saya akan sambung. Saya ada meeting, jadi mungkin lewat sikit mulanya tu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa askillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atimim lana nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah malam ni kita akan sambung sikit yang semalam punya. Saya akan cerita sikit pengalaman yang sedang berlaku di Parlimen yang berkenaan dengan Akta 342. Kawan-kawan kita dah pergi dah. Saya tak dapat pergi, saya masih lagi di Johor. InsyaAllah akan bergerak pada hari ini. So insyaAllah tuan-tuan doakanlah, mudah-mudahan perjalanan baik dan mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Dan kita tangguh dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.